Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku nak ceritakan kisah aku dan kawan aku meruqyah dulu pada tahun 2010. Saya pernah mengikuti kawan saya untuk meruqyah orang. Kawan saya ni dia ada kelebihan dia dapat mengubati orang dengan ruqyah. Apa itu ruqyah? Ruqyah adalah, kalau dalam bahasa Arab ruqyah, kalau dalam bahasa Melayu maksudnya jampi. Jampi ini ada dua maksud. Satu, jampi menggunakan ilmu sihir, dan satu jampi menggunakan Al-Quran dan sunnah hadis, doa-doa dari Nabi. Masa itu saya dan kawan saya menggunakan ruqyah Al-Quran dan sunnah. Pada masa itu kami memang bersemangat. Pada tahun 2010 kami pernah datang ke satu rumah di Piasa Miri. Kami pernah meruqyah rumah itu. Tapi kawan saya ni dia ada kelebihan dia menangkap jin dan memasukkan jin itu ke dalam botol. Ini bukan cerita tipu, kelebihan dia memang macam itu. Kawan saya ni dia mempunyai sahabat dari bangsa gaib, iaitu jin itu haji. Dia menggalakkan diri dia haji. Kalau dalam bahasa ilmu syariah, kodam. Dia ada kodam Islam. Masa itu kami ke rumah seorang pesakit. Pesakit itu adalah majikan bapa saya. Jadi kami pergi ke situ pada waktu malam. Sebelum sampai ke situ, kawan saya dah nampak beberapa sosok jin di luar. Sebab mata kawan saya ni, sebab dia ada sahabat dari bangsa jin, dia mampu melihat. Masa dalam tu dia dah nampak berapa ekor jin dekat luar. Lepas tu kami dua masuk, mula proses. Kawan saya dia scan menggunakan ayat Al-Quran. Dia baca dekat belakang menggunakan tapak tangan. Dia scan. Kawan saya cakap panas ke tak. Jadi pesakit itu, majikan kepada bapa saya tu, cakap ada panas sikit. Lepas tu pada malam tu dia bangun. Pesakit itu bangun. Kawan saya suruh dia pergi ke dapur untuk mandi air garam. Lepas tu kami nampaklah dekat rumah, ternampak ke rumah dia ada wafak, iaitu azimat. Dia lekat di surau rumah dia. Bukan surau rumah dia. Mungkin ada, tapi saya dah terlupa. Tapi masa tu kami terjumpa satu wafak di pintu dapur. Jadi kawan saya cakap, kenapa dekat ni? Dia cakap, itu untuk jaga rumah. Tapi sebelum tu majikan bapa saya cakap mereka pernah mengikuti ruqyah. Tapi yang peliknya, kalau dia pernah mengikuti ruqyah, kenapa ada
wafat tu kena ada di dalam ruqyah syariah, ruqyah pengubatan Islam. Peruqyah tidak akan mengamalkan azimat, tidak mengamalkan wafat. Wafat tu macam dia bentuk hologram, dia berbentuk tulisan-tulisan Jawi tapi ada bentuk kerajengking, macam tu lah. Itulah wafat. Kalau azimat lain lagi. Kalau azimat dibungkus di dalam kain. Kalau dalam azimat tu ada wafat. Wafat itu dia dilekat di dinding kebiasaannya. Azimat tu biasanya dibawa di dalam dompet, di dalam beg, boleh juga digantung di atas pintu. Okay, masa tu kawan saya cakap bukakan wafat tu untuk dibakar. Lepas tu mereka bukalah, mereka terpaksa dengar sebab tapi kawan saya rasa tak kurang senang hati lah masa tu, sebab tuan rumah tu, majikan dia dengan kawan dia macam merogui pengubatan dia lah. Sepatutnya kami yang merogui pengubatan mereka, sebab mereka menggunakan wafat kan. Jadi masa tu kami diam je lah, teruskan pengubatan. Sebelum tu kawan saya minta botol. Kawan saya masa tu dia memandikan pesakit tu. Dia mandikan, lepas tu pesakit tu, mula pesakit tu pening kepala. Lepas dia dimandikan, terus dia sembuh lah. Tiba-tiba kepala dia hilang pening. Dia pun gembira. Dia cakap terima kasih. Masa tu, bayangkan masa tu majikan bapa saya tu, masa tu dia sudah banyak berubat di tempat-tempat lain. Banyak tempat dia berubat, tidak sembuh. Tapi setelah dia jumpa dengan kawan saya tu, terus dia sembuh dengan izin Allah. Lepas tu dia tengok, dapat dilihat dari muka dia ada tenang, gembira. Sebab apa dia lambat sembuh? Dia berubat dengan kami tak tahu sebelum tu dia berubat dengan siapa. Tapi kami tahu mungkin mereka berubat dengan dukun, kemungkinan, sebab ada wafat. Jadi wafat itu kami bakar. Alhamdulillah dia pun sembuh. Dan pada malam tu kawan saya ni dia mempunyai kelebihan kepakaran. Dia ambil botol, dia keluar, dia cakap dekat ruang rumah ini ada jin. Kemungkinan jin itu dihantar oleh pensihir, dia cakap lah. Lepas tu dia tarik jin tu, dia masukkan dalam botol. Lepas tu alhamdulillah mereka pun sembuh lah sebab peristiwa itu. Okay, botol itu kami tanam dah. Saya pun dah lupa antara kawan saya tu ataupun majikan bapa saya tu yang tanam. Okey, mungkin ada di antara peruqyah syariah melarang menggunakan teknik menangkap jin, masukkan di dalam botol. Sebab mereka cakap seperti apa, tidak bersesuaian, kerana yang menangkap ni hanya dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi perubatan itu tidak sesuai lah. Tapi ada juga para ulama membenarkan, tapi tidak banyak lah.
pendapat itu yang membenarkan itu adalah pendapat yang sas, yang ganjil. Tapi ya pengubatan itu lebih baik. Apapun pengubatan yang diamalkan kawan saya itu banyak sudah menyembuhkan orang sakit, walaupun pendapat itu sas, ganjil. Kerana kerana para ulama mengatakan jika ada berlaku satu yang mengurangkan kemudaratan, lakukanlah kemudaratan yang ringan daripada melakukan kemudaratan yang berat. Macam itulah. Lepas itu kawan saya dapat berjaya menyembuhkan majikan bapa saya tu. Alhamdulillah dia sudah sembuh. Kapal dia pun bisnes dia pun semakin maju masa tu. Itu saja dari saya, Saiful Horo.